Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sekali lagi anda bersama dengan saya Syamsul Bat dalam membicarakan topik kuliah kita pada hari ini, iaitu hari ini kita nak bincangkan tentang kebahagiaan rumah tangga. Tak ada siapa yang kahwin nak bergaduh, tak ada siapa berkahwin nak huru-hara. Adakah kita cakap selamat pengantin baru, semoga berbahagia sampai besok? Mana ada, kan? Semua bahagia dalam 2-3 hari je. Lantak engkau lah, kau nak bercerai lepas tu lantak engkau lah, kan? Tak ada macam tu. Jadi maknanya hari ni kita nak share kan bagaimanakah tentang tips-tips untuk berbahagia. Bagaimanakah ini sesuai untuk semua orang yang belum berkahwin dan berhasrat untuk kahwin lagi. Tak adalah, gurau je. Untuk orang yang belum kahwin dan nak berkahwin. Jadi pada yang mereka nak berkahwin, kita ingat kunci kebahagiaan keluarga ni kadang bukan apa, kalau kita tak cerita tentang kebahagiaan ni akan ada orang risau. Dia risau, boleh ke kahwin ni? Nak tengok orang kahwin bercerai. Tak nak lah aku. Kata pasal aku pun bercerai. Jadi dia menyebabkan kebimbangan, mendatangkan kebimbangan, kegundahan, keresahan pada orang lain yang baru berhasrat untuk mendirikan rumah tangga. Baik, saya sharekan tips yang simple. Pertama, tips untuk berbahagia di dalam rumah tangga ni adalah mestilah mengikut sistem yang betul, sistem kekeluargaan Islam. Sebab dengan sistem kekeluargaan Islam ni kita dapat terapkan nilai daripada mula bangun, kita bersolat subuh berjemaah, kita dengan keluarga kita, selepas tu pula kita bersarapan bersama-sama, baca doakan keberkatan kepada rezeki yang kita ada. Dan begitu juga mungkin selepas tu kita pergi mencari rezeki, keluar pergi ke pejabat, baik suami, baik isteri, anak-anak pergi sekolah, semuanya jangan lupa niatkan kerana Allah SWT. Itu sistem dia, mengikut sistem yang dianjurkan dalam agama kita, iaitu sistem Islam. Sistem Islam dah tentulah Islam adalah sistem yang paling adil dan sistem yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu ada di dalam rumah tangga ini adalah rezeki. Rezeki yang kita perolehi untuk dibawa masuk dalam keluarga kita, pastikan rezeki yang halal. Jangan sekali-kali kita memberikan makanan-makanan yang tidak halal kepada ahli keluarga kita. Sedangkan Nabi pun berpesan, Nabi pesan kepada kita semua, carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Ingat tu. Dan begitu juga Nabi juga pesan kepada kita, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama selagi mana perkara-perkara haram itu ada di dalam perutnya. Auzubillah, minta jauhkan. Itu sebab pentingnya cari rezeki yang halal. Mungkin datangkan keberkatan, keluarga kita bahagia, anak-anak kita pandai-pandai belaka dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tips yang nak saya berikan yang perlu ada di dalam hidup kita ni, di dalam berkeluarga nak mencapai keluarga yang bahagia adalah daripada aspek hala tuju keluarga kita nak bawa ke mana. Paling penting sekali ialah hala tuju ni bukanlah kata nak pergi utara, pergi selatan ke nak, tapi yang penting sangat adalah pastikan keluarga kita ni bermatlamat untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita ada niat-niat lain. Aku nak kahwin dengan dia sebab dia ni anak orang kaya, mungkin aku dapat jadi kaya macam dia. Ataupun aku kahwin ni bukan apa, aku kesian dia sebab kesian pula. Ada pula aku kahwin dengan dia ni, mudah-mudahan besok dapat aku take over perniagaan ayah dia tu. Contohlah. Jadi terlampau banyak kadang-kadang kita terlupa untuk berniat, bersihkan hati kita, niatkan kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Benda baik yang diizinkan oleh Allah, kita niatkan kerana Allah, insya-Allah kita akan beroleh pahala yang diidam-idamkan. Jadi tak perlu kita nak tamak, tak perlu kita nak sombong, tak perlu kita nak dengki dengan orang. Tapi kita cuba buat yang terbaik. Buat yang terbaik, ya. Dan begitu juga apa yang perlu ada kepada seseorang yang ingin orang kata mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya adalah perlunya apa yang dikatakan sebagai orang kata untuk mencapai nilai-nilai ini, mencapai syurga Allah. Dan nak mencapai syurga Allah ni kita perlukan rahmat Allah. Nak dapatkan rahmat Allah ni tak ada cara lain.
kita kena beribadah banyak-banyak. Kena ibadah banyak-banyak. Kalau kita beribadah banyak-banyak, insya-Allah kita boleh rahmat, dan dengan rahmat itu bolehlah kita masuk ke dalam syurga Allah. Dan dalam kita mencapai nak mencapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah kita banyak-banyak, kita kena kejar kesempurnaan ibadah kita. Kesempurnaan ibadah ni mestilah ikhlas, mestilah dengan adanya ilmu, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai, dan begitu juga yang keempat, menjaga niat kita. Niat kita biarlah lillahi ta'ala. Sebab empat-empat perkara ini penting untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Kadang-kadang yang ketiga tadi, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kadang-kadang dia semayang, beribadah, tetapi dia tak jaga satu perkara, iaitu dia tak jaga dari segi hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin dia beribadah lah, mungkin dia semayang tapi mengumpat, mengutuk orang, mencari salah orang, bersangka buruk dan sebagainya. Yang ini perlu kita elakkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan bila disebutkan tentang beribadah ni, tuan-tuan sekalian, kita kena ingat dunia ni sementara sifatnya. Kita pun umur tak berapa tahun lagi. Kan? Mungkin kita tak tahu, ada orang muda tu dalam 15 tahun Allah dah cabut dah nyawa dia. Kemalangan, penyakit, sakit, tak bangun daripada tidur. Tak ada sakit apa tapi tak bangun daripada tidur, meninggal dunia dah. Jadi terlalu banyak sebenarnya. Dan kita yakin ada satu kuasa yang besar yang mengawal kita. Tak lain tak bukan, itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kena ada dalam keluarga bahagia itu adalah salah satunya adalah kita kena beribadah banyak-banyak. Sebab contoh kalau kita dengan keluarga kita beribadah sama-sama, dah beribadah, kemudian lepas kita bagi salam, kita zikir, kemudian suami ni sebagai ketua keluarga dia angkat tangan, dia berdoakan kesejahteraan isteri dia. Tu sebab saya kata kalau baca doa ni, baca doa yang orang boleh faham, bukannya kita seorang je faham. Doa kau main lagi bahasa Arab menjela-jela tapi satu pun tak faham. Jadi kita boleh aja kalau kita dalam kita berdoa dalam bahasa Melayu, ya Allah berkatilah kehidupan aku, kehidupan keluarga aku, kan? Dan juga ya Allah murahkan rezeki kami semua. Jadi doa ni dengan solat berjemaah, jadi semua dengar doa kita, dia boleh mendatangkan kesan dalam jiwa sanubari dan hati ahli keluarga kita. Dan begitu juga dalam mencapai kestabilan rumah tangga ni, kebahagiaan rumah tangga, semua baik suami, baik isteri, baik anak-anak, semua kena mainkan peranan masing-masing. Bila semua memainkan peranan masing-masing, insya-Allah anda semua boleh berbahagia. Mudah-mudahan di dunia dan juga di akhirat. Jadi secara kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bukanlah satu perkara yang mudah untuk memastikan keluarga kita sentiasa bahagia. Tetapi ianya tidak perlu mustahil. Kerana Nabi kita juga besar, Nabi Muhammad SAW juga berjaya untuk maintain kebahagiaan dan keharmonian keluarga. Jadi apakah tip yang digunakan? Antaranya faham, memahami, berusaha untuk tidak memperbesarkan kesalahan-kesalahan, kesilapan pasangan kita, tapi kita mensyukuri sebab dia itu bertindak bukannya untuk menjadi sempurna, tapi menyempurnakan apa yang kurang pada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di kesempatan ini saya juga ingin mengajak semua agar sama-sama kita menyertai ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Terlalu banyak kelebihannya. Antaranya mereka menjalinkan kerjasama dengan Persatuan Penternak Ruminan Tempatan dan Koperasi iaitu GTR. Begitu juga YBIM ada melaksanakan kerjasama dengan Majlis Agama Chad di Afrika. Begitu juga jaminan bekalan haiwan korban yang cukup serta sehat untuk dibuatkan korban. Kemudian satu-satunya pengendali ibadah korban yang mendapat pengiktirafan ISO 9001-2015. Dia juga merupakan pemegang anugerah antarabangsa Blend World Laureate. Begitu juga pengurusi rekod Malaysia Book of Record untuk pengagihan daging korban yang terbesar. Begitu juga pengurusan pengagihan yang mendapat pengiktirafan dan kerjasama dari pihak agensi kerajaan dan berwajib. Dan begitu juga
di juga kita melihat Yayasan Muda Malaysia juga mempunyai petugas ibadah korban yang cekap dan profesional yang melayan pertanyaan peserta setiap hari. Jadi pastikan anda bersama-sama dengan Yayasan Muda Malaysia melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.